start. Okay, so hi, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Maisara binti Syed Zaidi. Saya dari Guru 9. Jadi hari ini kami akan membentangkan untuk subjek pengajian Malaysia 20123 SEM 1. Lecturer kami yang bernama Sir Rizman Shah bin Rosli dan tajuk tugasan kami filem Bukit Kepong. Dan yang lain nanti kumpulan saya, yang lain dipersilakan kenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syafiqah binti Azri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulhari bin Zulkifli. Hai, saya bernama Yamuna Harichandran. Okay, so Syah, saya nak untuk Jadi apa masuk abang? Isi kandungan yang mengandungi pendahuluan, sinopsis filem, ulasan menyeluruh filem, elemen perpaduan, isu-isu perpaduan dan kesimpulan. Okey, Syah, untuk slide seterusnya. Pengenalan peristiwa Balai Polis Bukit Kepong ialah kejadian serangan komunis yang berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong telah diserang oleh segerombolan 180 orang komunis. Bermula sekitar jam 5 pagi waktu Malaysia Barat, jika sekarang 5:30 pagi. Waktu yang telah diselaraskan bersama-sama Semenanjung, Sabah dan Sarawak sekarang pada 23 Februari 1950. Dalam kejadian tersebut, sekitar 25 orang anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. 2 orang isteri anggota polis turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur bersama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Dalam kejadian ini, 19 orang anggota polis dan sejumlah 40 tentera komunis telah terkorban. Contoh slide seterusnya. Untuk seterusnya, sinopsis Bukit Kepong. Okay, poin yang pertama untuk sinopsis Bukit Kepong ialah Bukit Kepong telah dihasilkan berdasarkan insiden tragis dalam sejarah Malaysia semasa memberontakkan komunis. Kejadian itu berlaku di Balai Polis Bukit Kepong, Muar Johor pada 23 Februari 1950. Filem ini bermula dengan ketibaan Sarjan Polis baru, Sarjan Jamil di Balai Polis Bukit Kepong yang telah dijalankan oleh 18 anggota polis Bukit Kepong agak jauh dan terletak jauh dari jalan utama, menjadikannya sasaran yang mudah untuk serangan komunis pada hari itu. Komunis yang menyerang Balai Polis pada mulanya, kira-kira 200 komunis, dianggap kemenangan awal. Walau bagaimanapun, polis berjaya mempertahankan stesen atas semua laluan utama ke Balai Polis. Selama 6 jam, penduduk kampung dari kampung-kampung berdekatan cuba membantu tetapi komunis tetap mengambil kawalan ke atas semua laluan utama ke Balai Polis. Akhirnya, setelah perjuangan yang telah mengambil banyak masa, Balai Polis telah pun ditangkap dan dibakar oleh komunis. Ramai anggota polis dan keluarga mereka dibunuh, termasuk Sarjan Jamil. Walaupun stesen itu musnah dalam kebakaran, tindakan berani anggota polis tersebut diingati sehingga hari ini. Pihak komunis mengepung Balai Polis dengan separuh di bahagian depan, bakinya mengelilingi Balai Polis tersebut. Pertempuran bermula sekitar 4:15 pagi apabila mata-mata Jaafar bin Hassan mencabar dan menembak mati seorang pengganas komunis yang sedang memotong dawat berduri balai tersebut. Mereka berharap serangan ini mengejutkan pihak polis, tetapi kini berhadapan dengan tentangan hebat anggota polis tersebut, terutamanya daripada 2 kedudukan Bregan yang terletak dikubur di bawah bilik kawalan. Sungguh pun dengan kekuatan anggota yang sedikit,
Pihak polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah enggan menyerah walaupun berkali-kali diseru oleh komunis agar mereka menyerah. Sekitar pukul 5 pagi, pasukan polis bantuan beserta sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjatakan rifle dan shotgun digerakkan dari kampung Jawa di bawah pimpinan penghulu Ali bin Mustafa dan bergerak untuk memberi bantuan. Dikabarkan ketua kumpulan komunis Mat Indra memaksa Maria merayu agar pihak polis menyerah, tetapi tidak diedarkan oleh Jamil sendiri. Pada masa ini, Fatimah Yabah dan anaknya Hassan turut dilawan dan dipaksa menyeru pihak polis untuk menyerah. Kesha, thank you untuk slide seterusnya. Seterusnya, elemen-elemen perpaduan Bukit Kepong. Elemen-elemen perpaduan. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adab resam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan. Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan sehingga kini negara mencapai kemerdekaan lebih 50 tahun, suatu tempoh yang cukup mematangkan dalam pembentukan sebuah negara. Kemakmuran negara pada hari ini adalah disebabkan oleh wujudnya persefahaman dan sikap toleransi dalam kalangan etnik terbilang bangsa, budaya dan agama. Pelaksanaan dan penguatkuasa undang-undang, pelaksanaan misi wawasan 2020 dan rancangan-rancangan pembangunan banyak membantu dan membentuk dan mengekalkan hubungan etnik yang baik di kalangan masyarakat. Rancangan majmuk berbilang kaum, bangsa dan agama. Peristiwa Bukit Kepong ini adalah kejadian serangan komunis yang berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu. Selepas Perang Dunia, Balai Polis Bukit Kepong ini telah diserang sekitar jam 5 pagi oleh sekumpulan 108 orang komunis pada 23 Februari 1950. Ketika diserang, seramai 25 orang anggota polis telah terbunuh. Bukan itu sahaja, isteri anggota polis marin yang turut berjuang juga akhirnya terkorban. Kemuncul serangan adalah apabila Jafar bin Hassan telah mencabar pihak komunis dengan menembak mati penghanas. Komunis yang memotong kawat duri dibalas tersebut ini telah menimbulkan lagi kemarahan. Pihak komunis lantas mereka menyerang dengan habis-habisan. Pihak komunis menyerang dengan harapan agar slide atas sikit. Itu saja. Thank you. Kejap masa macam dah nak habis ni, kau sabar ya. Cukup. Cukup. Isu-isu perpaduan. Poin yang pertama, peristiwa Balai Polis Bukit Kepong ialah kejadian serangan komunis yang berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong telah diserang oleh segerombolan 180 komunis bermula sekitar jam 5 pagi waktu Malaysia Barat, jika sekarang 5.30 pagi, waktu yang telah diselaraskan bersama-sama Semenanjung, Sabah dan Sarawak sekarang, pada 23 Februari 1950. Poin yang kedua, penangkapan tawaran ini bertujuan untuk mengugut pihak polis untuk meletakkan senjata dan menyerah usaha pihak komunis itu hendak memadamkan api keberanian pihak polis. Ternyata tidak berjaya apabila Sarjan Jamil masih tetap terus berjuang. Poin yang ketiga, keputusan mereka untuk
untuk tidak tunduk kepada komunis menyebabkan pasukan gerila itu bertindak zalim dan melibatkan insan yang tidak bersalah. Mereka bertindak untuk membunuh Fatimah dan mencederakan Maryam semasa pertempuran dilanjutkan. Poin yang keempat, signifikan pemilihan sambutan Tahun Baru Cina sebagai hari untuk melancarkan serangan adalah untuk memastikan kekuatan anggota polis di tempat itu pada tahap minimum. Bukan itu sahaja, malah bunyi balas tembakan dan letupan 17 bom juga boleh disalah tafsir sebagai bunyi mercun biasanya dimainkan pada perayaan ini. Poin yang kelima. Namun, kebenaran ini tidak dapat disembunyikan lama-lama. Penduduk kampung Jawa bertindak menghantar pasukan pengawal kampung bersenjata rifle dan senapang patah untuk membantu mereka. Walau bagaimanapun, pasukan tersebut terkandas di tengah jalan kerana diserang pihak komunis. And the next slide. Untuk slide seterusnya, ulasan Bukit Kepong sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-63 pada tanggal 31 Ogos yang baru berlalu memberi satu pengalaman baru bagi setiap rakyat Malaysia berikut ancaman penularan pandemik COVID-19. Ketika kita menyambut kemerdekaan dalam kesedaran untuk bersama-sama memedam penularan penyakit berkenaan, janganlah kita lupa peristiwa Bukit Kepong di Muar Johor pada 1950 yang menyimpan kenangan sejarah berdarah semua. Darurat pertama di Tanah Melayu, tragedi berdarah, serangan balai polis Bukit Kepong itu berlaku semasa tempoh darurat pertama ketika Tanah Melayu dan proses ringan untuk saja. Slide untuk seterusnya. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih daripada guru kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.